Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azrul bin Mano, nombor matrik 269096, pelajar PCUM JB. Hari ini saya ingin membuat pandangan mengenai dasar keselamatan negara. Untuk pengenalan, kita lihat Malaysia merupakan sebuah negara berbidang kaum yang mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan serta berteraskan kepada rakyat, wilayah kerajaan, kedaulatan dan kedaulatan antarabangsa. Dasar keselamatan negara atau DKN diperkenalkan sebagai dokumen utama dalam menghadapi pelbagai ancaman keselamatan yang semakin dinamik dan kompleks. Melalui DKN ini, pelaksanaan strategi utama yang akan memastikan nilai-nilai teras negara, national core value, dipertahankan, khususnya menjadikan Malaysia bebas daripada segala ancaman bentuk, bukan saja dalam sifat fizikal, malah juga ancaman untuk bukan fizikal yang mempengaruhi dan merosak pemikiran rakyat. KDN yang akan menjadi panduan dan rujukan utama kementerian-kementerian dan agensi di peringkat persekutuan serta negeri merupakan bukti bahawa kerajaan sentiasa komited dalam masing-masing keselamatan negara terus terjamin dan terpelihara. Dan antara itu, keselamatan kerjasama rakyat amat diperlukan, dan dalam memberikan sokongan berganding bahu bersama dalam menjamin kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, selamat dan berdaulat berdasarkan prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Ini bukan saja untuk masyarakat pada masa kini, tetapi yang lebih utama demi kesejahteraan dan keamanan generasi yang akan datang. Jadi kita tengok pada persekitaran keselamatan negara. Malaysia telah melalui evolusi yang mencabar dalam memelihara daulat, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Landscape keselamatan kini semakin kompleks melibatkan ancaman-ancaman dari pelaku negara, iaitu state actor, dan pelaku bukan negara, iaitu non-state actor, yang berpotensi memberikan impak besar ke atas keselamatan dan kedaulatan negara. Pengalaman lalu yang pernah dilalui oleh negara kita daripada segi keselamatan termasuklah kolonialisme kuasa asing, keganasan komunis, konfrontasi Indonesia, pemisahan wilayah, konflik perkauman 13 Mei 1969, ideologi agama dan politik, krisis ekonomi, bencana alam dan pencerobohan wilayah. Usaha untuk memastikan keselamatan negara dan kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat perlu mengambil kira aspek ancaman dalam negara dan suasana geopolitik di peringkat serantau di antarabangsa. Dan contohnya ialah apabila berlakunya kerapuhan perpaduan nasional, itu isu-isu yang menyentuh sensitiviti kaum, etnik dan agama, kepercayaan kebudayaan dan seban yang meluas tanpa sekatan di media sosial. Yang kedua adalah cabaran terhadap sistem demokrasi negara, iaitu wujud usaha dan gerakan untuk menjatuhkan kerajaan melalui cara di luar proses demokrasi yang melanggar undang-undang negara. Tindakan ini akan melemahkan institusi negara serta mengancam ketenteraman awam dan keselamatan negara. Yang ketiga ialah pendatang asing tanpa izin, itu ataupun pelarian. Keamanan dia kemudian pentadbiran ekonomi yang pesat turut menjadi faktor menarik pasukan pendatang tanpa izin. Kehadiran parti dan pelarian ini selain daripada memberikan implikasi sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomasi, juga merupakan ancaman ketenteraman dan keselamatan negara. Yang seterusnya kita melihat pertikaian tuntutan wilayah. Malaysia masih lagi mengalami isu tuntutan bertindih dan pertikaian wilayah, sama ada di maritim, udara ataupun darat, dan negara jiran seperti kuasa-kuasa besar. Pertikaian ini berpotensi menjejaskan hubungan dua hala antara Malaysia dan negara jiran. Tuntutan bertindih boleh menjejaskan risiko konflik bersenjata sehingga mendatangkan kesan kolesterol serantau dan potensi menarik pencampur tangan daripada pihak luar kepentingan sekiranya tidak ditangani dengan sepatutnya. Yang kelima ialah kita tengok ekstremis dan keganasan. Isu keganasan antarabangsa terus menjadi ancaman global yang memberikan impak langsung kepada keselamatan Malaysia. Elemen keganasan yang menyusup masuk dalam negara serta perlibatan rakyat Malaysia di dalam aktiviti keganasan di luar negara boleh menciptakan kekacauan dan kegugatan keamanan negara. Contoh kita boleh lihat ialah pengeboman yang berlaku di Indonesia, ada melibatkan warga negara Malaysia juga, dan rakyat Malaysia ada
join ke Afghanistan untuk berperang. Okey, itulah antara contoh ekstremis dan keganasan. Keselamatan cyber, penemuan dan perkembangan pesat teknologi maklumat meningkatkan kebergantungan kepada teknologi yang turut membuka ruang kepada risiko ancaman keselamatan cyber. Okey, ini adalah trend serangan dan insiden keselamatan cyber yang berlaku di kini semakin meningkat impak yang amat sukar diramal. Dalam bencana alam itu seperti ribut taufan, banjir, penyakit berjangkit, wabak, gempa bumi, tsunami, kemarau El Nino, tanah runtuh, jerebu, kesan perubahan iklim di atas kejadian bencana seperti kenaikan paras suhu laut, suhu udara, darat dan bencana buatan manusia sendiri. Okey, yang seterusnya kita lihat jenayah rentas sepadan. Kedudukan Malaysia yang mempunyai sepadan darat dengan negara jiran yang terletak di sisi maritim itu Selat Melaka dan Laut Selatan dengan Malaysia terdedah kepada ancaman bersifat rentas sepadan yang seperti penyeludupan manusia, hidupan liar, hasil laut dadah, barangan dan senjata, pemerdagangan orang lanun, jenayah terancam, jenayah cyber, pengubahan wang haram, jenayah ekonomi dan rompakan di lautan. Selain itu juga Malaysia terdedah juga pada pandemik dan wabak penyakit, mobiliti penduduk mendunia di dalam negara yang lebih mudah dan pantas memudahkan rakyat Malaysia terhadap ancaman kesihatan, penularan wabak pandemik dan penyakit berjangkit sama ada berpunca pada dalam penularan boleh menjejaskan risiko ekonomi negara. Penyakit tidak berjangkit pula seperti bara tinggi, kencing manis, sakit buah pinggang, sakit jantung dan itu memberikan sebabnya boleh menyebabkan negara muflis. Okey, apa kita sekarang ialah COVID-19, itu penularan wabak daripada negara luar yang sekarang ini merebak sampai ke negara kita lah, sampai daripada sudah setahun lebih. Kita lihat masih lagi penularan wabak COVID-19 masih lagi berleluasa di Indonesia lah. Okey, seterusnya kita tengok pada strategi utama bagi memelihara dan mempertahankan nilai-nilai trust negara daripada dasar keselamatan negara lah. Yang pertama sekali ialah mendukung perlembagaan persekutuan, itu ialah menghormati, mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua ialah memelihara kedaulatan wilayah. Yang ketiga ialah memperkukuh keutuhan wilayah. Yang keempat, memperkasa keupayaan dan kesiagaan pertahanan dan keselamatan, itu memperkasakan pertahanan dan keselamatan negara daripada segi kesiapsiagaan negara dalam mencegah rintang pertahanan dan program penyelidikan pertahanan keselamatan juga ditingkatkan bagi mengurangkan kebergantungan kepada teknologi luar. Yang kelima ialah memperkukuhkan jaringan perisikan, mengukuhkan sistem dan institusi negara. Seterusnya mengukuh perpaduan nasional, itu perpaduan nasional ini berteraskan kepada perlembagaan persekutuan bagi membentuk sebuah bangsa Malaysia yang mempunyai identiti yang sama walaupun mengamalkan berbagai budaya. Seterusnya kita tengok yang ke-8, merapatkan jurang sosioekonomi. Dan yang ke-9 adalah perpaduan melalui pendidikan. Perpaduan pendidikan ini ialah menyemai dan memupuk semangat dan kepentingan perpaduan di kalangan rakyat. Berbagai kaum bermula dengan sistem pendidikan berteraskan kepada bahasa penghantar kekuasaan, itu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu di kalangan dalam sistem pendidikan. Yang ke-10 ialah memupuk semangat jati diri. Okey, yang ke-11 ialah membina ketahanan ekonomi. Yang ke-12 adalah memerdekakan nilai integriti, iaitu mempertingkatkan usaha bagi memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan seraguna kuasa di semua peringkat dan sektor awam dan swasta melalui peruntukan undang-undang dan peraturan dan dasar. Yang ke-13 adalah melaksanakan pembangunan mampan. Yang ke-14 menguruskan sumber-sumber negara dengan cekap. Ke-15 menjamin hak asasi sumber-sumber negara secara cekap. Yang ke-15 menjamin hak asasi rakyat berteraskan perlembagaan persekutuan. Yang ke-16 meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ke-17 mengukuhkan keselamatan dan ketahanan cyber. Ini kita lihat pada persekutuan cyber yang selamat melalui pengurusan risiko dan komprehensif, merangkumi pengukuhan keselamatan dan ketahanan utama yang melibatkan infrastruktur maklumat kritikal negara. Yang ke-18 memperkemas pengurusan dan kawal selia migran, itu kita mengawal kemasukan warga negara ke dalam negara Malaysia. Yang ke-19 yang mengukuh kesemuanya persantau. Okey, untuk penutup bagi dasar keselamatan yang saya ambil contoh sebagai dasar keselamatan negara ialah walau apapun bentuk perubahan yang berlaku pada lanskap keselamatan domestik serantau dan antarabangsa di masa depan, kerajaan hendaklah memastikan keselamatan dan kelangsungan negara terus terjamin melalui pelaksanaan dasar-dasar dan strategi yang terkandung dalam DKN
Weekend ini menggariskan hal tuju keselamatan negara, berpastikan persekitaran dan dalaman dan luaran negara. Perlembagaan persekutuan perlu dipertahankan sampai menyesuaikan negara dengan nilai sejagat hak asasi manusia. Nilai DKN digubah secara holistik dan mengambil kira komponen itu wilayah kerajaan rakyat, kedaulatan kesatuan dan antarabangsa. Justru itu dasar keselamatan negara ini perlu dijadikan rujukan utama dan panduan yang mesti dipatuhi dalam menggubal, menyelaras dan melaksanakan dasar-dasar negara yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap keselamatan negara. Setelah daripada saya presentasi mengenai dasar keselamatan, sebagai contoh dasar keselamatan negara.